jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dikasihi pengurusi dan tasik kan masih lagi? Bukan dah. Tak tidak. Pengurusi surau Furqan, ahli jutaan kuasa, Tuan Iman, Tuan Bilal, para asatizah, tuan guru yang dirahmati Allah, yang bagai Datuk Datin, tuan-tuan dan puan Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam satu perkongsian ilmu sedikit yang mana sementara kita nak menunggu, nak pergi mengeteh, nak pergi mengayuh basikal, nak pergi kenduri dan sebagainya. Alhamdulillah, yang mana kita pada hari ini dengan ringkasnya tajuk kuliah kita pada hari ini, katakan tidak pada syaitan, kan? Yang mana bukan katakan tidak kepada rokok, katakan tidak kepada syaitan. Kenapa? Kita pada hari ini kadang-kadang kita ni kaki-kaki masjid ni kadang-kadang terjebak juga dengan taktik-taktik, strategi-strategi yang telah disusun oleh syaitan. Kenapa? Kerana kita tidak mengenali strategi tersebut. Ada kalanya kita tidak mengenali syaitan ni sebenarnya siapa. Ada kita kadang-kadang kita tidak mengetahui. Ini merupakan kadang-kadang kita tengah semayang kan. Kita nak semayang ni. Kadang-kadang ada idea bagi. Kalau hang letak handphone dalam lubang, hang takkan selesa nak sujud, nak duduk dengan tahiyat akhir tu, nak duduk dengan ikut sunnah Rasulullah. Dia bagi idea. Kita pun letak handphone depan tempat kita sujud. Tiba-tiba handphone masuk, tengok, oh bini aku telefon, ada apa lah. Kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang idea yang datang ni cerdik. Idea ni kadang-kadang datangnya daripada syaitan laknatullah. Sedangkan kita hari ini hukum berperang dengan syaitan adalah wajib, lawan, tetaplah lawan, walaupun di mana saja kita berada. Yang mana Alhamdulillah, saya baru sampai 2:30 pagi kemarin. Dia bawa grup umrah selama 4 orang. Alhamdulillah selamat sampai dan dapat bersama tuan-tuan pada hari ini. Alhamdulillah masih ada suara lagi. Yang mana kita pada hari ini kita boleh lihat balik bagaimana kisah terlihat, bagaimana syaitan ni dia boleh berupa dengan pelbagai bentuk. Kalau kita lihat iblis, kisah iblis dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dalam surah Al-An'am ayat 165, begitu juga dalam surah An-Nahl ayat 62, begitu juga dalam surah Al-A'raf, begitu juga surah Al-Qala ma manaka, begitu juga saya baca tadi berkaitan dengan, saya ulang tadi, berkaitan dengan ya ayuhan nas qulu mimma fil ardi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Saya ulang 2 kali dalam bacaan kita tadi di rakaat yang kedua, dan begitu juga kita duk baca selalu dalam hari Khamis malam Jumaat, kita baca dalam surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan setiap hari kita baca, seminggu kita baca, tetapi ada kalanya kita tak dapat tackle, tak dapat kenali strategi-strategi yang telah disusun oleh syaitan. Yang mana kalau yang jahat tu jelas benda yang disukai oleh syaitan, tetapi ada kalanya dalam kita nak buat baik pun syaitan ada bagi idea. Kalau kita lihat bagaimana malaikat tanda bawa dalam kisah berkaitan surah Baqarah, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada mereka, aku nak jadikan khalifah atas muka bumi ni. Dan dalam ayat tersebut kita tengok bagaimana malaikat query, bukan query itu sebagaimana tanda tidak puas hati, tidak, tetapi bukan kerana membantah. Sebab apa? Ada pendapat mengatakan bahawa malaikat tak puas hati sebab apa mereka ni tasbih siap. Tidak, sebenarnya ada pendapat kalau kita baca dalam kisah-kisah sahabat, kisah-kisah berkaitan Nabi Adam AS, yang mana malaikat bukan membantah,
bukan menghina kita ni, keturunan manusia ni, bukan dengki, bukan tak puas hati, tetapi pendapat ada mengatakan bahawa pernah berlaku pertumpahan darah yang mana melibatkan jin, yang mana pada sekelompok jin ni bergaduh. Pendapat ni dikatakan oleh Qatadah, yang mana malaikat merasakan bahawa unsur-unsur yang dijadikan daripada bumi ni, api tanah ni suka bergaduh. Memang suka bergaduh. Sampai lah ni bergaduh tak habis-habis lagi kan. Walaupun awak bergaduh tak habis-habis. Sampai kita tak sempat nak memikirkan roadmap, nak macam mana nak membina, nak membangun umat Islam pada hari ini, sedangkan kita mempunyai kepakaran dengan yang para ustaz bergaduh sama ustaz, yang hak ni bergaduh sama hak ni bergaduh, macam-macam tu bergaduh tak habis-habis. Pendapat Al-Qatadah mengatakan bahawa kerana malaikat tadi bukan membantah, bukan menghina manusia, bukan menghina dan sebagainya, tetapi pernah berlaku pertumpahan darah yang mana melibatkan jin pada ketika, dan di situlah dalam ayat tersebutlah bahawa malaikat kata wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kenapa kami ni tasbih siang dan malam. Allah kata qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi itu pendapat pertama. Kita kena kenal asal usul sebab apa. Syaitan ni dia ada kabinet dia. Bukan kita menteri ada kabinet tuan. Dia ada susunatur, dia ada strategi, dia ada macam mana kejadian dia. Begitu juga kita lihat pernah kita dengar juga Abdullah bin Umar. Bagaimana dilihat bagi tahu kepada kita bahawa jin ni 2000 tahun sebelum kejadian Adam ni mereka pernah bergaduh besar. Jin ni bergaduh besar sehingga kan malaikat dihantar untuk halau mereka ni, letakkan syaitan ni ke semenanjung lautan. Subhanallah. Kalau kita tengok kisah berkaitan jin juga, bagaimana ada pendapat lain mengatakan bahawa yang mana makhluk yang dijadikan daripada unsur bumi ini, perwatakan mereka memang suka bergaduh. Jadi kita pada hari ini tengok di masjid pun bergaduh kan. Ada setengah surah pun bergaduh dan sebagainya, sehingga terpaksa dia ambil oleh jawi. Bergaduh AJK, sama-sama AJK tak jadi kat sini, jadi tempat lain. Begitu juga dilihat bagaimana isu poligami bani Samsung pun sibuk duduk hulai basel tak habis-habis. Sedangkan dia orang tu sedangkan bukan peranan kita sebenarnya. Ramai masyarakat duduk kutuk dan sebagainya. Jadi di sini lihat bagaimana syaitan hari ini, yang mana kita lihat peranan mereka ni, subhanallah. Kalau tengok my portfolio syaitan ni tuan-tuan, kalau kita tak kenal my portfolio syaitan, susah kita untuk nak kenal, maka kita mudah terjebak dengan strategi-strateginya. Kerana apa? Kalau tengok dalam kitab berkaitan dengan bagaimana unsur daripada tanah ni, dia ada perangai, dia ada tenang, dia ada ketabahan, dia ada sabar, dia ada unsur tanah, dia ada pertumbuhan, ada kadang-kadang unsur tanah ni keras. Jadi begitu juga dengan unsur daripada kalau tengok bagaimana unsur daripada api ni, kalau tengok qala ma manaka alla tasjuda iz amat qala ana khairum. Dalam surah Al-A'raf tu, mana unsur api ni, dia apa dia unsur api ni? Unsur api dia tergesa-gesa. Unsur api ni apa dia? Dia suka panah. Dia unsur api ni apa dia? Dia membakar, sifat-sifat api dan sebagainya. Jadi unsur-unsur inilah kalau kita lihat bagaimana iblis pada hari ini, yang mana kalau terlihat perbahasan berkaitan kisah iblis dalam soal dengan Nabi Adam sendiri pun, bagaimana Nabi Adam kita akan sentuh juga kisah bagaimana Nabi Adam AS dan Hawa. Dan kita nak lihat, nak bagi tahu pada hari ini, kita perlu kenal syaitan. Sudah. Syaitan ke bukan? Bukan kan? Dia gangguan. Itu bukan gangguan syaitan. Syaitan pun dia hebat juga teknologi ni kan. Jadi bagaimana tuan-tuan, ibu dan ayah yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat juga di antara ulama lain yang mengatakan berkaitan dengan iblis ni, Hasan Al-Basri, dia membuat analogi. Analogi apa dia kata? Orang yang pertama menggunakan qiyas ialah pada iblis. Dia menggunakan qiyas. Kerana apa? Dia dikata qala ana khairu. Ayat saya baca tadi, qala kami ni lebih baik. Dia bagi tahu Tuhan, kami ni lebih baik daripada manusia ni. Kami dijadikan daripada api, manusia dijadikan daripada tanah. Jadi kami lebih baik. Tengok, di sinilah Hasan Basri ataupun Muhammad Sirin, ulama yang begitu hebat dalam tafsir ilmu ni, dia mengatakan bahawa orang yang pertama gunakan kaedah qiyas ialah iblis. Tengok bagaimana dia berbahar, dia tak puas hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia menggunakan analogi qiyas bahawa hak mulia ni bukan yang mulia adalah kami, api, tanah apa barang dia kata.
tanah ni orang tempat yang hina, tempat yang dipijak, kami ni api hebat dan sebagainya. Jadi kita lihat apa dah lagi dia, bagaimana kita lihat juga yang mana dia katakan bahawa dia lebih hebat, dia ada sifat takabur dan sebagainya. Jadi ada juga pendapat mengatakan iblis ni bukan dari golongan malaikat. Ada pendapat mengatakan dia daripada golongan malaikat. Banyak perbahasannya kalau fikir nak bahas berkaitan dengan asal usul iblis syaitan ni, supaya kita nak kena ambil basic dulu dan kita nak sentuh bagaimana strategi-strategi yang telah digunakan oleh syaitan supaya geng-geng masjid, geng-geng surau pada hari ni kita tidak mudah terjebak. Kita dah kenal ini strategi siapa ni, ini hasutan siapa, ini pandangan siapa dan sebagainya, supaya kita menjadi duta-duta, kita keluar daripada surau ni, kita bergerak sebagai da'i, kita bergerak sebagai kita mengajak kepada masyarakat untuk buat baik dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pendapat yang kedua mengatakan iblis ini bukan dari golongan syaitan. Kata Hasan Al-Basri, dia kata apa? Iblis ni sama sekali bukan daripada golongan malaikat, kata Hasan Al-Basri. Walaupun ada pendapat begitu juga Syar Al-Hausyah mengatakan bahawa iblis asal daripada golongan jin, tapi mereka ni buat ona. Buat ona ni bahasanya apa? Buat apa? Buat ona apa? Buat hal. Buat ona. Dia buat hal ni akhirnya telah diusir. Yang bagaimana dikatakan, ada pendapat mengatakan bahawa diusir ke semenanjung lautan dan sebagainya, dan ada setengah juga mengatakan bahawa dibawa naik ke langit, disinggah sana, mereka naik ke langit. Dan ada juga pendapat Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa setengah sahabat mengatakan bahawa iblis ni pada mulanya adalah, ada pendapat Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa iblis ni adalah pendapat mengatakan bahawa ia di kalangan para pimpinan malaikat, cuma pangkat dia tu bawah sekali. Jadi perbahasan berkaitan iblis ni banyak, cuma saya nak bagi intro sedikit bagaimana asal usul, bagaimana perbahasan ulama menceritakan berkaitan. Dari hari ni kita perlu tahu pada setiap saat, setiap ketika, yang mana dalam apa jua keadaan, kita tengah salat, tengah buat maksiat, tengah duduk berzikir, tengah baca Quran, tengah sembahyang, kita bersentiasa berperan dengan syaitan. Kita ibaratkan orang yang bertinju. Orang yang bertinju ni, seorang peninju mata dia dibuka, seorang peninju mata dia ditutup. Siapa yang menang biasa? Kalau bertinju ni, mata tutup, mata buka, menang yang buka lah. Tetapi bagaimana kita hari ni, kita ni peninju yang ditutup mata, yang ditutup mata nak meninju dengan syaitan. Kita tak nampak syaitan, tetapi mata hati kita lah yang boleh tahu strategi-strategi syaitan yang telah syaitan gunakan untuk memperdayakan kita. Terlihat bagaimana kisah dari Darun Nadwah, satu tempat yang tempat musyarat orang kafir Quraisy, yang mana di tempat orang besar-besar musyarat ni, ataupun dipanggil parlimen lah, yang mana bagaimana mereka nak mengeluarkan satu dasar. Di sini kalau lihat bagaimana pada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana idea daripada Abu Jahal. Abu Jahal ni tuan-tuan orang yang hebat. Sebelum dia dipanggil Abu Jahal, dipanggil Abu Hakam. Orang yang dia ni orang tua yang direspek, orang tua yang dari segi masalah keluarga orang jumpa dia, masalah berkaitan dengan berkaitan dengan ekonomi orang jumpa dia, orang minta nasihat dia. Tetapi ditukar gelaran Abu Jahal setelah apa? Setelah dia lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditukar kepada Abu Jahal. Awal-awal dia orang dihormati dalam kalangan kafir Quraisy, yang mana mereka Abu Jahal dipanggil Abu Hakam, orang yang tempat rujukan, orang tua yang tempat rujukan. Dalam satu tempat tu dialah tempat rujuk. Jadi bagaimana kita lihat dalam Darun Nadwah ni, kita lihat bagaimana syaitan pun boleh masuk dalam musyarat, tuan-tuan. Syaitan boleh masuk. Bagaimana dia berupa dengan seorang lelaki tua daripada kaum, dari mana kalau lihat dalam perbahasan tersebut, dalam musyarat nak bunuh Rasulullah ni, dia kumpul semua ni, yang mana kabilah-kabilah, lebih ke 70 kabilah di Mekah ni nak kumpul, nak bagi, nak musyarat, nak bagaimana nak bunuh Muhammad ni. Dan apa Muhammad ni nampaknya semakin mengancam kedudukan kita. Jadi bagaimana kita nak supaya Muhammad ni, jadi dalam musyarat tersebut dijemput kepada semua kabilah-kabilah, musyarat dua orang satu kabilah dihantar. Ada pendapat banyak mengatakan bahawa dalam panjang perbahasan tersebut ada idea pertama, kata Muhammad ni kita usir keluar je, kita buang daerah. Kata Abu Jahal tak boleh buang daerah, Muhammad ni hantar kenal dia ni kalau cakap subhanallah hebat,
tutur kata dia tu boleh menyebabkan orang lain lagi pengaruh, dia akan semakin kuat, dia boleh serang kita balik. Dari dalam lepas idea punya idea pada dia, last sekali Abu Jahal bagi idea, dan dalam masa yang sama seorang tua yang dia kata daripada Bani Najd yang mana memakai macam apa ni dia panggil serban tu, yang mana serban merah dia pakai, dia letak kepala dia serban merah, masuk juga dalam musyarat tersebut. Akhirnya idea daripada Abu Jahal dia kata apa, Muhammad ni kita kena bunuh je, Muhammad ni kita kena bunuh je. Kita kumpulkan ramai-ramai, kita ambil dua-dua daripada kabilah ni, bubuh racun di pisang tersebut, kita bunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi keturunan Bani Hashim ni tak akan boleh dakwa kita. Sebab apa? Kita ramai. Kalau nak bayar denda, kita pakai kursi sikit seorang je, insya-Allah boleh kita bayar dia, tak ada masalah. Jadi siapa? Syaitan berkata, memang benar. Ini ini idea yang terbaik. Idea Abu Jahal kita, dia kata. Ini idea yang terbaik. Idea lain dia bangkang. Tak boleh, tak setuju. Jadi idea Abu Jahal ni idea yang terbaik. Tengok bagaimana Iblis memberi cadangan yang mana dalam itu bab nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mana kita hari ini terlihat syaitan ni musuh yang sangat kejam. Dia sangat ganas, yang mana menjerumuskan kita ke arah kebaikan. Dia membina permusuhan, dia cipta pelbagai masalah. Kalau tengok berkaitan dengan ayat, berkaitan dengan syaitan ni terlalu banyak di dalam Al-Quran. Tetapi ada kalanya kita baca Quran sekadar baca saja, kita tak ambil iktibar apa yang berlaku di sekitar pada hari ini. Bagaimana kita nak katakan bahawa kita hari ini kena ambil tahu segala tipu daya syaitan, supaya kita boleh mengenali, supaya kita tahu bahawa kita ni berperang dengan syaitan adalah wajib. Yang mana kita katakan tadi, kita ni bertinju dengan syaitan. Kita petinju yang tak pakai, yang ditutup mata. Tetapi bagaimana nak lawan syaitan tersebut? Dia dengan mata hati. Sebab itulah kita perlu membina hati. Kita perlu lihat karakter yang ada pada syaitan tu. Karakter yang ada syaitan terlalu banyak, tuan-tuan. Yang mana di antaranya karakter yang kita katakan bahawa seorang Muslim ni bila mana dia buat maksiat ni, dia kata apa dia? Aku tak kuat nak lawan syaitan. Aku ni lemah tak lawan syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Kata kita, Allah kata dalam surah An-Nisa, tuan-tuan boleh buka surah yang ke-4 ayat ke-76. Allah kata apa? Allah kata sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah. Jadi kita sebenarnya kuat. Cuma kita tak kenal strategi syaitan. Semua kita tak kenal. Kadang-kadang iblis ni kalau tengok dari segi carta organisasi dia tu, iblis ni adalah ketua yang mana ada namanya dasing untuk meruntuhkan rumah tangga, ada dinamakan khazab menimbulkan rasa was-was semasa sedang solat. Dan kadang-kadang tengok solat ni duk main bismillah, duk main macam tu, duk main bismillah saja, duk main nak betul alif saja, dia main gitu. Terus sekali semayang, kalau tengok kita di Mekah ni pun, kalau tengok di Mekah ni, kalau duduk dengan tengok jengok ke belah tiang, tu ada orang lain Malaysia kan. Tengok lihat ada setengah tu ambil wuduk pun macam mana wajib. Ambil wuduk ambil wuduk saja. Apa? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mana kita lihat al-wahan menimbulkan waswas ketika berwuduk, macam-macam nama lah dalam kabinet syaitan ni, yang mana kita kena faham karakter, kena kenali karakter syaitan ni. Yang mana kita katakan bahawa kita setengah ini dia buat maksiat, ada setengah bila mana kita ajak pergi mari masjid, mari surau, ada bawah ni surau spa, buat ke rumah-rumah tanpa nak kempen solat, mari solat ke surau dan sebagainya. Ada setengah tu ada setengah juga bila mana kita buat dakwah street ni, kenapa tak tutup aurat, kenapa minum air syaitan, kencing syaitan ni, kata kami tak kuat ustaz nak lawan syaitan ni. Sedangkan Allah kata apa? Tipu daya syaitan adalah lemah. Dalam Quran dah ada jelas, yang mana kata-kata bahawa aku tak kuat melawan syaitan ini adalah yang mana Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahawa tipu daya syaitan sebenarnya adalah lemah. Yang tak kuat adalah diri kita. Kenapa? Kita tak kenal syaitan tadi. Kita tak kenal strategi yang telah disusun oleh syaitan dan Allah. Begitu juga di antaranya lagi
Apalagi karakter syaitan yang perlu kita tahu. Yang mana karakter syaitan yang perlu kita tahu ialah dia ni suka pembohong, pendusta. Yang mana karakter syaitan yang perlu kita kenali supaya kita nak pertahan diri kita ni, kita nak lawan ni, kita perlu tahu item-item mana yang mana syaitan nak guna untuk merosakkan kita. Jadi bagaimana di antaranya pendusta yang mana kalau kita lihat dalam melancarkan misi menghancurkan orang Islam pada hari ini, bagaimana banyak janji-janji dusta. Kita lihat juga bagaimana kisah Nabi Adam alaihi salam. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Adam alaihi salam yang mana kaitannya dengan dusta pada hari ini, yang mana kita lihat di antara kisah berkaitan Nabi Adam alaihi salam yang dikatakan dusta karakter iblis pada hari ini. Kita tengok sama-sama bagaimana kisahnya, yang mana dia janji-janji yang begitu hebat. Janji iblis ni begitu hebat sehingga kan Nabi Adam alaihi salam terperangkap dengan janji-janji yang mana kalau kita tengok dengan janji itu, syaitan ni dia susun strategi, subhanallah, begitu hebat strateginya. Bagaimana kita lihat di antaranya syaitan, kita lihat yang mana dipraktikkan kepada Nabi Adam ni supaya tak terkena kepada kita, dan yang dipraktikkan kepada Nabi Adam dan isterinya Hawa. Bagaimana kita lihat di dalam surah Al-A'raf, tuan-tuan boleh buka surah yang ke-7 ayat yang ke-20 21. Bagaimana kita baca sedikit terjemahan ayat tersebut. Syaitan itu membisikkan hasutan kepada mereka berdua supaya dapatlah menampakkan kepada mereka akan aurat mereka sekian lama tertutup daripada pandangan mereka. Sambil dia berkata, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu menghampiri pokok tu kerana dia tidak suka kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal selamanya di dalam syurga. Dan syaitan kata apa? Syaitan bersumpah kepada keduanya, Nabi Adam dan Hawa, sesungguhnya aku dari mereka yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Tengok dalam ayat 3 ayat tersebut, dalam 2 ayat tersebut, di antaranya bagaimana syaitan menggunakan nama Allah. Dia bersumpah menggunakan nama Allah. Kata bahawa dia kata syaitan menggunakan nama Allah tau untuk memperkukuhkan nasihat tadi. Jadi kita kadang-kadang ada pun nasihat. Ada pun nasihat. Kalau penasihat bagus, alhamdulillah. Ni pun nasihat. Kadang-kadang kita tak perasan yang menyebabkan jatuh seorang kepimpinan tu sebab apa? Pun nasihat di sekeliling yang menasihat ni punuh kerana. Jadi kita hari ni kena faham bagaimana tadi Adam dan Hawa tadi dicampakkan ke dunia. Bagaimana? Sebabkan tipu daya iblis begitu dahsyat. Kenapa? Ya kita tidak mengenali karakter dia. Kerana karakter tadi yang pertama adalah lama. Karakter yang kedua ialah dia pendusta berdasarkan kisah Nabi Adam. Kalau lihat juga daripada ayat tadi, dia memberikan idea palsu. Dia kata Adam, kalau mula kekal dalam syurga ni, nak makan buah ni. Kenapa? Kalau kau tak makan, kenapa? Kadang-kadang kamu akan dia tengok tadi dalam ayat tadi menceritakan bahawa kamu ni akan berdua kamu jadi malaikat. Kamu nak kekal dalam ni, kamu nak kekal dalam syurga, kena makan buah ni. Jadi bagaimana idea? Dia bagi idea yang bagus, hebat idea. Tu kadang-kadang kita dalam masyarakat ada jenis perangai-perangai yang ada, yang karakter syaitan ni kadang-kadang ada di kalangan masyarakat kita, menyebabkan masyarakat kita huru-hara, melanggar-langgarkan di kalangan kita dan sebagainya. Dan kita lihat juga apa lagi di antara kisah Adam dan Hawa tadi dengan syaitan, strategi yang digunakan tadi. Yang ketiga ialah syaitan apa? Dia memberi kata-kata nasihat dan mendakwa dirinya adalah daripada penasihat yang terbaik. Yang pada akhir tadi dia kata, sesungguhnya aku daripada mereka yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Boleh rujuk dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 20-21. Bagaimana pada qala ma manaka alla tasjuda, qala sampailah ayat yang ke-21 mengisahkan bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita bongkar strategi syaitan supaya kaki-kaki masjid tidak terlibat dengan fitnah, supaya kaki-kaki masjid yang selalu dengar surau, selalu berada di masjid, semayang, majlis ilmu dan sebagainya, kita dah kenal kereta ni macam mana karakternya, supaya kita tidak terjebak dengan syaitan. Kadang-kadang dalam semayang pun dia bagi idea, macam-macam idea. Kita nak ada mesyuarat ni depan ni, dalam semayang tadi macam-macam dia bagi idea, satu-satu. Kerana apa? Nak bagi, nak ganggu supaya kita tidak khusyuk dan sebagainya. Apa lagi karakter syaitan selain daripada pendusta? Yang ketiga karakter syaitan ini ialah
ilham batil, yang mana cadangan. Tengok tadi bagaimana kisah Nabi Adam AS tadi, bagaimana cadangan-cadangan dia bagi pun subhanallah formula yang terbaik. Kadang-kadang dia bagi formula subhanallah, kadang-kadang sampai kita terpegun. Kenapa? Sedangkan dia nak menyesatkan kita, sedangkan dari segi buat kebaikan pun dia ada cadangan dia. Dia Tok Imam, cara Tok Imam dia nak start, duk gaduh sama Tok Imam pula kan. Yang Tok Bilal sama Tok Bilal dia bagi idea. Dia yang ustaz sama ustaz pula dia bagi idea. Macam-macam idea, dia macam-macam ilham yang dia bagi supaya dia kata mana kita lihat. Contohnya orang yang sedang nak solat, tiba-tiba dia bagi idea dia tengah solat, supaya lepas solat ni nak bagi idea macam-macam lah. Kamu nak ada musyarat lepas ni, dia bagi dalam solat tu, dia bagi kebayang macam-macam terbayang. Sedangkan ini merupakan ilham yang datang daripada solat, kadang-kadang ni mengganggu khusyuk kita. Jadi apa lagi di antara kereta dalam masa yang singkat pada hari ini? Cepat masa berlalu tuan-tuan. Kejap nak. Yang mana yang seterusnya kereta syaitan ni yang perlu kita ketahui ialah dia suka buat jalan. Kalau terlihat kamera apa ni yang had laju tu kan, had laju turun raya Cina ni kan, kita nak bagaimana kita lihat kamera had laju tu, dia lihat bagaimana dia boleh merakam kesalahan tu walaupun laju setengah mana, dia boleh klik kan. Jadi bagaimana kita lihat juga bagaimana syaitan ni bila mana kita manusia terus kita dah buat kebaikan, kita nak sedekah, kadang-kadang nak sedekah ni, kadang-kadang nak sedekah timbul rasa ria, kadang rasa tengok kita rasa ada timbul rasa sum'ah, sombong dan sebagainya. Kata saya alhamdulillah ada sedekah subuh tadi di surah Furqan tadi, alhamdulillah selesai. Memang saya ni satu keluarga memang duduk sembang kedai kopi tu, nak sedekah kita tak boleh nak cerita kat orang. Bagaimana kadang-kadang kita tak perasan dalam masa sama niat kita mungkin kata nak bagi semangat ke orang lain, tapi dalam masa ada timbul rasa sum'ah. Jadi bagaimana syaitan ni dia akan ketawa, dia boleh menggunakan pelbagai strategi, pelbagai pendekatan untuk menyesatkan kita. Sebab apa? Bagaimana bagaimana kita dah kenal karakter syaitan dalam masa singkat pada ini, saya nak bagi guideline kita nak serang syaitan ni. Apa dia guideline-nya? Pertama, meminta perlindungan daripada Allah. Setelah kita kenal bagaimana unsur iblis syaitan tadi dalam masa singkat dengan ringkas tadi, bagaimana kita juga lihat karakter tadi, apa dia? Lemah karakter syaitan ini, pendusta, bagi idea-idea yang batil, dan dia suka bila mana orang beriman tu dia dah bagus, suka bersedekah, suka solat, kadang-kadang dia kadang-kadang ada juga ni buat tahajud alhamdulillah, bangun tahajud ni tiba-tiba tidur, lepas tajuk tu dia dah subuh. Syaitan kata, hang dah penat ni, rehatlah sekejap. Dia kata, rehat sekejap, sempat hang sedar nanti. Dia kata, rehat sekejap ya, tidur sekejap, nanti hang banyak tak khusyuk nanti. Sebab apa? Hang dah tajuk pukul 2 sampai pukul 3, pukul 4 sat je, subuh sekali lambat. Dia kata, dia akan bagi tahu dia. Kita pun tidur sekejap, sedar-sedar subuh lain esok, bukan gajah lagi dah, pukul 10 sedar. Bagaimana syaitan hari ni, dan itulah dia ketawa kita. Jadi bagaimana kita nak perangi? Kita ada guideline yang telah dianjurkan kepada kita. Tengok sebelum solat tadi saya dengar belakang dia baca a'udzubillahi min hamazatis syayatin. Ada di kalangan kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan a'udzubillahi min hamazatis wa a'udzubika min rabbi ayahdurun, baca ayat-ayat tadi. Jadi bagaimana? Memang benarlah ini ajaran yang telah diajarkan kepada kita dalam solat. Kita juga diajar bagaimana nak mengenal. Yang pertama, minta perlindungan daripada Allah. Kena minta perlindungan daripada Allah. Dalam bahasa yang mudah, banyak cara, banyak strategi yang boleh kita baca. Ulama-ulama pun banyak mengajarkan kepada kita berkaitan bagaimana di antara strategi-strateginya, di antara yang paling mudah nak minta perlindungan dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah ke payah? Mudah ya. Dan kadang kita nak buat rasa yalah, tak ada dalam sunnah ni. Sedangkan ulama dah mengajarkan kepada kita guideline kita nak perangi syaitan. Syaitan ni kan lihat umpama anjing yang diberi kekuatan untuk umpama anjing yang diberi kekuatan untuk menggoda manusia, yang berusaha untuk menghalau kita. Kadang-kadang kalau kita anjing kejar kita lari kan, lari dia kejar.
cuba sekali. Kita hari dah. Jadi begitulah kita, bagaimana kita nak supaya kita tak tergoda dengan godaan syaitan, baik dalam solat, tengok baik dalam bak nak makan kan. Kadang-kadang lepas ni ada, hari ni ada nasi lemak special ni, lepas kuliah subuh kita puaskan. Kan lambat turun kan, kita habis nasi aku ni kan. Sedangkan Allah dah tentu dah rezeki kita. Allah dah tentukan kan, minta anak ambil cepat kan, abang ambil 3 buku. Sedangkan kita bagaimana kadang-kadang kita nampak bukan tak salah pun, tapi sedangkan idea-idea tersebut adalah datangnya daripada syaitan yang mana menggunakan pelbagai strategi. Yang mana di antaranya saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan, bagaimana ulama-ulama mengajarkan kepada kita, di antaranya berkaitan dengan doa yang telah dianjurkan kepada kita, bagaimana berkaitan di antaranya yang mana bacaan untuk menolak gangguan syaitan. Kalau kita lihat di antaranya daripada hadis, astaudi'ukumullahu alladhi la tadi'u wada'i'uh, yang mana aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui daripada gangguan syaitan yang terkutuk daripada tipuan, bisikan dan godaannya. Ini amalan ini Nabi juga pesan Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila azan berkumandang maka syaitan akan lari bertempiaran mengeluarkan bunyi agar tidak terdengar hinggalah selesai azan maka dia datang semula. Jadi di antaranya bagaimana berdasarkan hadis tadi juga kita lihat bagaimana kalau azan pun kita boleh rasa bagaimana, sebab tu kita azan syaitan lari berketuk-ketuk, lari dah habis azan tu dia mari balik azan. Sebab tu kita anjurkan lagi kita buat iqamah. Lepas iqamah tadi dia mari lagi. Jadi bagaimana kita anjurkan tadi supaya sebelum solat tadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau begitu juga kalau terlihat ada poster yang kita keluar baru dijaga keluar, bagaimana petua nak tidur, bila mana kita tidur ni syaitan ikat kita dengan 3 ikatan. Jadi dia ajar kepada kita bagaimana di antaranya supaya amalan-amalan supaya kita tadi yang mana guideline kita nak hindar pada syaitan, baik sebelum makan, baik sebelum solat, baik sebelum nak buat ibadat, baik sebelum nak tidur, baik sebelum nak masuk tandas pun dia ajar kepada kita supaya apa? Kita boleh hindari melalui kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya apa lagi? Iaitu amalan membaca ayat kursi. Ayat kursi yang mana sebelum tidur, 2 akhir ayat daripada ayat kursi itu, yang mana dalam surah Baqarah juga menjadi benteng daripada gangguan jin dan syaitan. Apalagi di antaranya yang mana kita perlu bagaimana di antara amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita diambil daripada kelebihan zikir dan ilmu ni, bagaimana dianjurkan kepada kita, di antaranya ialah beramal dengan tahlil sebanyak 100 kali. Beramal dengan tahlil. Di antara guideline kita nak hindari diri kita, kita nak mohon dengan Allah selain daripada auzubillah minasyaitonir, auzubillah min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, selain daripada azan, selain daripada iqamah tadi, selain daripada doa tadi, selain daripada ayat kursi, dan kita juga dituntut pada kita supaya nak jauhkan dalam kehidupan kita ni selalu beramal dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah ke payah? Mudah. Cuma kita je ambil mudah, tak ambil cakna. Mudah je kita nak minta bantuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana guideline diajar kepada kita tadi, banyaklah di antara amalan-amalan yang boleh kita gunakan untuk apa? Nak elak gangguan. Nak sedekah ni, auzubillahi minasyaitonirrajim, baca supaya jauh daripada syaitan. Supaya kita nak sedekah ni, dia akan guna berbagai cara. Nak semayang, dia pun mari juga. Kita nak sedekah, nak buat jahat, apatah lagi. Nak buat kebaikan ni pun kita kena mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Guideline dia diajar oleh ulama yang mana untuk kita memerangi syaitan. Yang kedua, bagaimana nak lawan syaitan ni? Yang guideline yang telah dianjurkan kepada ulama kepada kita. Yang kedua, mujahadah, melawan syaitan. Lawan, tetap lawan. Ini yang dikatakan lawan, tetap lawan. Di mana saja kita berada. Di Mekah pun kadang-kadang kita nak buat visa apa ni, macam-macam lah. Kalau kita tengok jemaah, kita buat jemaah umrah baru ni kat macam-macam perangai. Kita tengok nak sudah ada diuji sedikit je mula dah apa ni, kayak baru ni kisah berkaitan banyak yang mana
hotel naik kan, harga hotel naik mendadak dan sebagainya, itu merupakan salah satu ujian. Ada yang tenang, ada yang tenang, terima walaupun 4 km dia bagi hotel jauh kan. Ada kawan saya tu dia nak cari travel yang paling banyak buat 17 hari. Dia nak 17 hari kat Mekah. 17 hari di Mekah, memang dijanjikan dengan hotel dekat Sofwa dan sebagainya. Tiba-tiba dia diuji, harga hotel memang naik gila-gila naik kan. Tapi kalau orang yang redha, dia tenang, dia terima dengan seadanya. Inilah bahagia ni. Ada yang tenang, ada yang subhanallah, kawan tu cerita sebab orang terkena pada dia. Jadi ada yang macam-macam lah, marah dan sebagainya. Jadi kalau terlihat bagaimana karakter syaitan ni, dia gunakan pelbagai cara, hatta di Mekah pun macam mana dia guna. Dia terus semayang pun kadang-kadang kita terus semayang di Mekah kan. Kalau semayang Mekah dan Madinah ni, kalau bab ibadah tenang lebih Madinah lagi kan. Dia rasa tak ada percampuran. Kalau di Mekah tu kadang-kadang kita dah tengok sujud, tengok bangun tu kadang-kadang gelap kenapa ni? Itu rupanya dia dalam kain tu arak kan. Tengok orang Arab ni tak ada kira apa, dia langkah gitu ya kan. Kelak tengok ada aswad belakang. Subhanallah. Jadi bagaimana tuan-tuan nak bagi tahunya bagaimana nak mujahadah lawan syaitan ni? Kat mana-mana syaitan akan ada. Kita nak tidur dia pakai guna kata. Kita duduk lepas maya tu kita ada baca surah Al-Mulk kan. Baca surah Al-Mulk, ya Allah, lama rasa mengantuk nak terkeluar biji mata kan. Balik keluar je daripada pintu surau segar. Mana? Jom mengetel. Pukul 1 pagi boleh tahan lagi mata. Boleh tahan lagi. Kenapa? Ni syaitan dia gunakan pelbagai tempat. Nak makan pula dia guna tempat cara makan. Nak zikir dia guna cara zikir. Kita semayang sunat pun dia guna. Dia guna dalam kebaikan dia ada, dalam kejahatan pun dia ada. Jadi gak lain yang kedua ialah mujahadah melawan syaitan. Selain dari yang pertama tadi, kita minta bantuan Allah dengan amalan-amalan, dengan ayat-ayat yang kita perlu baca, dengan doa-doa yang kita baca. Selain yang kedua ialah kita bermujahadah, yang mana perlu dikombinkan. Minta dengan perlindungan dengan Allah, dan kita kena ada mujahadah di dalam diri kita. Bagaimana mujahadah tadi? Yang mana itulah dikatakan keikhlasan dalam beribadah. Keikhlasan dalam beramal ibadah. Bagaimana nak ikhlas? Satu kupasan yang begitu detail. Cuma kita nak ceritakan di sini bagaimana gak lain yang kedua ialah mujahadah. Kerana apa? Tipu daya syaitan. Kalau tengok bagaimana karakter-karakter tadi, yang mana strategi-strategi dia gunakan, kita kena ada gabungan. Yang mana pertama gabungannya kena ada ilmu. Dalam nak mujahadah tadi kena ada ilmu. Bila mana kita ada ilmu, kita boleh mengetahui apa yang do and don'ts-nya. Kita boleh, bila ada ilmu, kita dah tahu strateginya, kita dah kenal bagaimana asal usul syaitan tadi, bagaimana karakter dia tadi, bagaimana ulama dah mengajar, bagaimana kisah-kisah yang mana di antara kisah-kisah yang berlaku pada Nabi Adam, kisah yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana syaitan memainkan peranan, bagaimana dalam keluarga syaitan ni kita dah tahu. Syaitan ini dia memperandakan keluarga, bagaimana dia dalam bergaduh, terutama sekali ada adik-beradik bergaduh, kata ni sihir dan sini dan sebagainya, sedangkan kita tak ada ilmu, sedangkan kita tidak mengetahui. Jadi dalam nak mujahadah, nak melawan syaitan, yang pertama kena ada ilmu. Yang kedua bagaimana di antaranya selain daripada ilmu, kita kena sikap kita kena kuat, sikap kita kena benar-benar hebat. Bagaimana nak berbina sikap yang kuat, sifat yang hebat? Melalui kita takarrub, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita perlu mujahadah. Mujahadah inilah yang benar-benar kita perlu sungguh-sungguh. Bukan sebarangan orang yang boleh berlawan dengan syaitan ni, hanya hamba yang benar-benar ikhlas dalam beramal ibadah. Jadi bagaimana nak tahu hamba-hamba yang benar-benar beramal dalam ibadah? Jadi kita akan ikuti episod yang seterusnya. Jadi 7.30 dah pun tuan-tuan ada lagi kayu basikal nanti. Kadang tu saja, ini bukan idea daripada syaitan suruh berhenti kan. Jadi masa yang ada, memang kupasan syaitan ni bagi menarik. Kalau tuan-tuan baca kisah bagaimana, apatah lagi kisah berkaitan susuk galut iblis, kejadiannya cukup menarik. Cuma kita nak pesan pada geng-geng surau supaya kita tidak mudah terjebak. Jangan kita menjadi
salah seorang daripada ejen kepada syaitan. Sedangkan kita semayang 5 waktu ada kat surau, kita sedekah, subhanallah, paling hebat kita sedekah. Begitu juga Allah rezeki amalan-amalan yang lain. Jadi kita kena kenal strategi tadi. Bila mana kita kenal, insya-Allah kita akan tidak terjebak. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih farad dan salat subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah segala ilmu yang telah kami pelajari, anugerahkanlah kefahaman kepada kami sefaham Imam Al-Ghazali, anugerahkanlah kekuatan daya ingatan kami dalam kami mengingati ilmu yang kami pelajari seingat Imam Al-Bukhari yang boleh menghafal hadis-hadis Nabi. Ya Allah ya Rabbi ya Ilahi, anugerahkanlah kepintaran, kebijaksanaan kepada kami dalam kami mengaplikasikan ilmu yang telah kami pelajari, ilmu yang telah kami ingati sepintal Sultan Muhammad Al-Fatih yang dikagumi. Ya Rabbi ya Ilahi, anugerahkanlah kepada kami sifat yang terpuji, saling menghormati, sayang menyayangi, lengkap melengkapi, dan jauhkanlah kami dari sifat yang keji yang boleh meruntuhkan iman kami, yang boleh memecah belahkan sesama kami, yang menyebabkan kami berprasangka buruk sesama sendiri. Allahumma ya Rabbi ya Ilahi, anugerahkanlah kami anak yang saleh dan salihah, yang baik budi pekerti, yang sentiasa menjaga solat 5 waktu walaupun mereka di mana mereka berada. Allahumma ya Rabbi ya Ilahi, anugerahkanlah kepada kami ya Allah keberkatan masa baik berada di mana saja kami berada, dan anugerahkanlah kekuatan istiqamah kepada kami untuk salat berjemaah 5 waktu walaupun di mana saja kami berada. Ya Rabbi ya Ilahi, terimakanlah doa kami, terimakanlah rayuan kami, permudahkanlah segala urusan amanah yang telah diberikan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari sebarang musibah yang tidak terperi. Jauhkanlah kami dari fitnah dunia, jauhkanlah kami dari fitnah Masihud Dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu